Saya akan melihat hanya dari sudut pandang undang-undang saja. Dalam membincangkan isu ini, terlebih dulu kita perlu mengambil perhatian peruntukan perlembagaan persekutuan mengenai pembahagian bidang kuasa di antara persekutuan dan negeri. Mengikut senarai 1 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, Criminal Law Undang-Undang Jenayah terletak di bawah bidang kuasa persekutuan dan Mahkamah Sivil. Sebaliknya, kesalahan-kesalahan terhadap suruhan agama, offences relating to precepts of Islam, seperti yang diperuntukkan dalam senarai 2 senarai negeri jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan Mahkamah Syariah. Itu peruntukan perlembagaan yang ada sekarang. Kita tak boleh lagi berikut. Kita lihat pula pada kesalahan-kesalahan tersebut, yang kita panggil kesalahan had tadi, kesalahan hudud tadi. Kita dapati di antaranya ada kesalahan-kesalahan yang telah pun wujud dalam Penal Code semenjak tahun 1936 yang berkuasa semasa perlembagaan persekutuan dibuat. Misalnya ialah kesalahan menyebabkan kematian kepada orang lain, kita kata bunuh lah. Mencuri, merompak, merogol dan menyebabkan kecederaan kepada orang lain. Semestinya kata-kata criminal law yang digunakan oleh pembubal perlembagaan kita itu merujuk terutama sekali kepada kesalahan-kesalahan dalam Penal Code itu. Jika tidak, apa lagi yang nak dipanggil criminal law? Juga jika tidak, maka semua perbicaraan kesalahan-kesalahan di bawah Penal Code di Mahkamah Sivil semenjak merdeka adalah tak keperlembagaan, unconstitutional, tak sah dan batal. Itu adalah satu pandangan yang tidak boleh sabar. Sebaliknya, di antara kesalahan-kesalahan itu ada juga kesalahan-kesalahan yang tidak terdapat dalam Penal Code. Malahan telah pun diperuntukkan dalam enactment kesalahan jenayah syariah di negeri-negeri. Misalnya, persetubuhan luar nikah, menuduh seorang berzina, dan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan minuman yang memabukkan. Bolehlah dihujahkan, pada pandangan saya, bolehlah dihujahkan bahawa kesalahan-kesalahan itu, yakni yang tidak disebut dalam Penal Code tetapi telah pun diperundangkan dan dimasukkan di bawah enactment negeri itu, bolehlah dihujahkan bahawa ia bukanlah criminal law seperti yang disebut oleh perlembagaan itu. Jadi luar lah, terkeluar daripada bidang kuasa kerajaan. Boleh dihujahkan. Jadi jika hukuman had dan qisas hendak dikenakan bagi kesalahan-kesalahan jenayah persekutuan, yakni bagi kes-kes yang telah pun berada dalam Penal Code, bagi kesalahan-kesalahan yang memang ada dalam Penal Code dah dan diiktiraf sebagai criminal law, kalau nak dikenakan hukuman had, ia hanya boleh dilakukan sebagai undang-undang persekutuan. Bawa lagi pergi kepada state unconstitutional, iaitu sebagai undang-undang jenayah, bukan kesalahan-kesalahan terhadap suruhan agama Islam atau offences relating to precepts of Islam seperti yang diperuntukkan dalam senarai 2 senarai negeri. Kalau buat demikian, bagi kesalahan-kesalahan itu macam bunuh, rogol, rompak, yang seperti itu, jika dibuat demikian, tidak ada apa-apa halangan keperlembagaan bagi melakukannya. No constitutional yang menghalangkan, tak ada apa-apa isu perlembagaan yang menghalangkan. Sebab Parlimen boleh memilih apa-apa hukuman kepada apa-apa kesalahan jenayah, termasuk hukuman mengikut hukum syarak. Dia boleh nak ikut hukuman apa nak buat sendiri pun tak ada masalah. Apa hukuman yang paling nak buat, nak beri kepada kesalahan jenayah persekutuan. Dengan cara itu, penguasaannya boleh meliputi orang Islam dan orang bukan Islam. Sebagai undang-undang jenayah, ia terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil.
Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa ke atas orang Islam dan bukan Islam. Untuk Parlimen Malaysia membuat undang-undang seperti itu, tidak ada pindaan perlembagaan yang perlu dibuat, dan undang-undang itu hanya perlu diluluskan dengan majoriti mudah. Keadaan ini bolehlah dibandingkan dengan undang-undang mengenai perbankan dan keuangan Islam. Kita ambil unsur-unsur Islam diperundangkan oleh Parlimen, tak ada masalah. Islamic banking, Islamic finance kita dah buat, ya, supaya tu je. Tapi bagi kesalahan-kesalahan yang terletak di bawah bidang kuasa persekutuan, baik, perlu ditekankan di sini, undang-undang jenayah persekutuan itu mestilah terpakai kepada ini. Saya nak tekankanlah, undang-undang yang dibuat di Parlimen itu kalau dibuat mestilah terpakai kepada semua orang Islam dan bukan Islam, kerana ia adalah undang-undang jenayah dan bukannya undang-undang peribadi atau personal law, dan kesalahan-kesalahan terhadap seruan agama, offences relating to Christian Islam, seperti yang diperuntukkan dalam Senarai 2 Jadual ini. Senarai ini, jika ia hanya terpakai kepada orang Islam sahaja, ia akan bercanggah dengan peruntukan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, kerana itu adalah satu diskriminasi atas alasan agama, dan oleh itu tak keperlembagaan tak sah dan batal. Artikel 8 kata you cannot discriminate on grounds of religion only. Jadi kalau buat undang-undang pun tak boleh discriminate on ground of religion only. Yang boleh, sebab kesalahan-kesalahan di bawah Senarai 2 tu dia dikecualikan, dimasuk dalam jadual ke-9 Senarai 2, dikecualikan. Dia kata ini boleh jadi undang-undang negeri dan terpakai hanya kepada orang Islam, tapi ia hanya melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan suruhan agama, precept orang Islam, itu saja. Tapi kalau ia adalah undang-undang persekutuan, maka tak boleh ada diskriminasi on ground of religion alone. Jadi kalau undang-undang hudud ini dilakukan oleh persekutuan, bagi kesalahan yang boleh dilakukan oleh persekutuan, dia mesti dipakai kepada semua Islam dan bukan Islam. Kalau tidak, unconstitutional. Bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang tidak terdapat dalam Penal Code atau mana-mana undang-undang persekutuan malah telah diperuntukkan dalam enactment negeri? Sekarang kita pergi sebahagian lagi yang terletak di bawah bidang kuasa negeri. Sebab benda ni bukan semudah yang banyak orang fikir. Saya pun sehingga saya menulis ni, saya tak terfikir ni. Bila saya tulis habiskan masa 4 bulan dan lebih dan beratus jam baru keluar satu. Sebelum ni saya sendiri pun tak fikir. Sekarang baru saya fikir, baru saya tulis. Bila tulis tu barulah keluar. Dan saya fikir, maaflah, I don't think anybody has ever said this. Ya. Baik, ini kita masuk ke negeri pula. Bagi kesalahan-kesalahan itu, bolehlah dihujahkan bahawa ia bukan criminal law, seperti kita tadi, sebab ia adalah kesalahan terhadap suruhan agama, precept orang Islam. Bagi saya, ia boleh dijadikan undang-undang yang tadi. Tetapi untuk memakai hukuman had kepadanya ada halangan. Bukan halangan perlembagaan, tetapi halangan undang-undang persekutuan pada masa ini yang menghadkan hukuman yang boleh diperuntukkan untuk dijadikan undang-undang negeri dan diberi bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah. Jika Kerajaan Persekutuan sanggup meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 untuk membolehkan Badan Perundangan Negeri mengenakan hukuman had kepada kesalahan-kesalahan itu, Badan Perundangan Negeri, State Legislation, bolehlah membuat undang-undang itu sebagai undang-undang negeri di bawah Senarai 2 Jadual ke-9. Ia hanya terpakai kepada orang-orang Islam sahaja dan ia terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Buat itu pun tak ada isu perlembagaan juga. Tapi jika dilakukan demikian, maka akan wujudlah satu keadaan
di mana beberapa kesalahan had dan kisas menjadi undang-undang jenayah persekutuan yang terpakai kepada semua orang Islam dan bukan Islam dan dibicarakan oleh Mahkamah Sivil. Di samping itu akan ada pula beberapa kesalahan had yang menjadi undang-undang negeri yang hanya terpakai kepada orang-orang Islam dan dibicarakan oleh Mahkamah Syariah. Wajarkah kita mempunyai undang-undang seperti itu? Terserah kepada tuan-tuan. Tapi nak sebut juga sini, saya kata tadi ada setengah-setengah kesalahan macam zina lah misalnya. Dia tak diperuntukkan dalam Penal Code, dia boleh dijadikan undang-undang negeri. Dan jika Parlimen Malaysia bersetuju untuk menambahkan bidang kuasa Mahkamah Syariah untuk meletakkan hukuman had, kerajaan negeri boleh buat. Tapi dia cuma boleh melaksanakannya terhadap orang Islam. Artinya kalau bagi kesalahan zina oleh orang Islam, minum mabuk, boleh jalan ke hukuman had. Tapi kalaulah misalnya berlaku perzinaan antara seorang Islam dan seorang bukan Islam, bukan Islam lepas ya. Kenapa? Baik, jika Mahkamah Kerajaan Negeri buat juga lah, pemakaiannya tidak boleh meliputi orang bukan Islam. Sebaliknya, sebabnya ialah perlembagaan hanya memberi kuasa kepada Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang yang terpakai kepada orang-orang yang menganut agama Islam saja. Maka jika Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang menjadikan kesalahan-kesalahan itu terpakai kepada orang bukan Islam, undang-undang itu juga tak sah. Mahkamah Syariah juga tidak mempunyai bidang kuasa terhadap orang bukan Islam. Jika Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk membicarakan orang bukan Islam, tak sah juga. Kerap kali kita dengar, ini lain sikit. Kerap kali kita dengar orang berkata bahawa kesalahan-kesalahan itu hanya akan terpakai kepada orang Islam saja. Itu popular pula. Tak boleh buat untuk orang Islam, tak boleh apa. Kita nak pakai kepada orang Islam. Baik, ini pandangan saya. Pada saya, sorry, habis.